Pilihan utama anda, terima kasih untuk anda. Rakan-rakan saya terus dengarkan kami waktu ini di mana juga anda berada. Rakan-rakan saya mungkin yang berada di sekitar di benua Eropah saat ini, dengarkan kami di laman web rasmi Kim FM www.kimfm.my. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama kami saat ini. Dan kita kembali untuk bicara dalam suara siswa, suara pencetus evolusi. Kita dengarkan malam ini apa pandangan rakan-rakan saya. Saya bawa jauh mereka hari ini untuk kita berbicara dalam suara siswa berkenaan dengan isu-isu semasa, dan hari ini kita akan dengarkan pandangan mereka berkenaan dengan topik bicara yang saya pilih malam ini untuk kita dengarkan. Wujudkah jurang? Jurang apa yang sebenarnya wujud ni? Jurang antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Adakah wujud jurang ini, yang dikatakan jurang ini wujud ataupun tidak, dan apakah jurang yang berlaku sebenarnya? Apakah antara jurang yang wujud di antara masyarakat bandar dan luar bandar? InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan mahasiswa seketika nanti untuk kita bicarakan perkara ini. Kerana apa kita bicarakan berkenaan dengan jurang ini? Masyarakat bandar dan luar bandar, mereka ini akan bersama-sama dengan rakan-rakan di Sarawak nanti, adik-adik di Sarawak untuk program Relief Mission Sarawak 2013. InsyaAllah kita akan bicarakan di penghujung suara siswa malam ini. Kita akan berbicara berkenaan dengan isu-isu ini. Wujudkah jurang? Kalau boleh saya nak kongsikan berkenaan dengan, kita nak tahu kan jurang itu apa? Apa itu jurang sebenarnya? Saya nak kongsikan sedikit kepada anda yang saya sempat petik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Jurang atau maksudnya lembah yang dalam ataupun lurah, dan kata lainnya juga antara maksudnya perbezaan yang memisahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi bila saya sebut berkenaan dengan jurang ini, mesti ada perbezaannya. Apa perbezaannya? Apa titik perbezaan yang wujud antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar? Dan dari konteks apa jurang ini berlaku sebenarnya, kita akan bicarakan seketika nanti. Dan waktu ini juga saya nak undang anda, rakan-rakan mahasiswa yang berada di luar negara maupun dalam negara. Sekarang ni mungkin tengah stres nak jawab exam kan? Faiz tak nak streskan anda lagi, cuma mungkin ada pandangan dan sumbang saran anda yang ingin anda kongsikan bersama kami di laman Facebook. Saya akan raikan seketika nanti. Seperti biasa di facebook.com/ikim.fm. Singgah-singgah ke laman Facebook kami untuk anda kongsikan pandangan anda. Dan boleh hantarkan juga kiriman di SMS. Typekan IKIM, jarakkan pandangan anda, hantarkan ke 39111 untuk suara siswa malam ini. Wujudkah jurang? Kita bersama dengan rakan-rakan mahasiswa pelajar dari Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian pelajar Island. Jauh saya bawa mereka malam ini. InsyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan wujudkah jurang. Saya nak tahu juga nanti kan, mereka ni merupakan pelajar yang belajar di luar negara. Kita nak tanya, ada ke tidak jurang belajar di luar negara dengan belajar di dalam negara? Kita nak tanyakan pandangan mereka seketika nanti. Saya perkenalkan dulu rakan-rakan mahasiswa yang bersama dengan saya malam ini untuk suara siswa. Saya perkenalkan kepada semua Amirul Arif Muhammad Azharuddin, merupakan pengarah projek Relief Mission Sarawak 2013. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey. Dan juga saya bawakan kepada anda rakannya Muhammad Nazrin Abdul Muttalib, merupakan educator bahagian logistik untuk Relief Mission Sarawak 2013. Perbezaannya ni nanti kita akan kongsikan bersama-sama. Sihat Nazrin? Alhamdulillah. Amirul saya panggil Amirul. Boleh. Amirul Okey. Dan kepada anda rakan-rakan saya, insya-Allah anda boleh bersama-sama dengan mereka untuk anda kongsikan. Mungkin nak tanya jugalah. Anda mungkin ada persoalan nak tanya. Apa bezanya? Apa seronoknya bila sebutkan belajar di luar negara? Seronoknya rasa macam mereka sedang cuti sama sekarang ni. Cuti sama sekarang. Orang, kalau rakan-rakan yang lain cuti samanya menjelajah ke serata pelosok mungkin negara-negara jiran di sana kan, di negeri-negeri yang berdekatan di sana. Tapi ini Amirul ambil peluang ini untuk pulang ke Malaysia untuk bersama dalam satu misi yang saya kira cukup menarik, cukup murni untuk bantu rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Sarawak. Mungkin mereka ada sesuatu yang mereka inginkan daripada rakan-rakan kita di Semenanjung ini dan juga pelajar-pelajar di luar negara ini untuk bantu mereka. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti di penghujung suara siswa. Dan malam ini kita berbicara berkenaan dengan wujudkah jurang. Rakan-rakan saya kongsikan pandangan anda. Ada ke tidak jurang yang terdapat di kalangan anda? Mungkin anda datang daripada keluarga yang berada di mungkin kawasan pedalaman di luar bandar dan sebagainya. Tapi tidak, saya bukanlah ingin mengatakan bahawa kawasan pedalaman itu, luar bandar itu tidak membangun, tidak. Tapi ianya wujud
jurang, ada satu perbezaan sebenarnya. Tapi apa perbezaan itu kita nak tanyakan pandangan daripada rakan mahasiswa kita. Mungkin kita nak dengarkan pandangan mereka dulu berkenaan dengan jurang. Ada ke tidak Amirul sekarang ni melihat masih wujud ke lagi jurang masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar sekarang ini tahun 2013 ni, ada ke tidak, masih wujud ke lagi, relevan ke kalau kita kata jurang yang memisahkan antara masyarakat bandar dan luar bandar ni? 2013 jurang masyarakat luar bandar dengan bandar. Saya berdasarkan pemerhatian saya, jurang tu ada tapi tak sebesar pada tahun-tahun sebelum-sebelum ni lah. Macam jurang tu masih ada, cuma saya boleh nampak bahawa jurang masyarakat bandar dengan luar bandar ni dah semakin berkurangan. Maknanya masyarakat luar bandar ni semakin mengejar masyarakat bandar lah. Mengejar Ya, berlari-lari mereka. Okey. Dan kita bersama, kita nak tapi sebelum itulah sempat pula saya tanya ni kan. Saya nak mungkin Amirul nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar sedikitlah pengenalan diri, namanya sekarang menuntut jurusan apa, yang pasti perubatan lah kan, sebab mereka ni Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian pelajar Island. Nak tanya Amirul sendiri, mungkin sekarang ni menuntut di mana, jurusan apa, dah berapa tahun dah, sem berapa dah sekarang ni, silakan. Nama diberi Amirul Arif bin Muhammad Azharuddin. Sekarang ni menuntut di Dublin Island dalam jurusan perubatan di Royal College of Surgeons of Ireland. Sekarang ni saya berada di tahun kedua perubatan. InsyaAllah ada lagi 3 tahun untuk meneruskan pengajian. Namanya belajar ya. Belajar rajin-rajin lah ya. Okey, kita bersama dengan Nazrin Abdul Muttalib, juga merupakan pelajar. Tapi bezanya mereka ni persatuan yang sama, Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian pelajar Island. Tapi yang bestnya Amirul Arif belajar di Island, balik ke Malaysia nanti untuk membuat latihan praktikal. Dan berbeza dengan Nazrin, sekarang ni menuntut di Malaysia. Dan nanti akan pergi ke Island. Tak. Ke mana? Luar negara, insyaAllah ke UK. Ke UK. Ada banyak pilihan. Untuk buat latihan praktikal di sana. Ya, saya. Itu bezanya. Kita nak tanya juga kejap lagi. Apa beza? Apa seronoknya belajar kat Malaysia buat praktikal di luar negara, dan apa seronoknya belajar luar negara tapi balik buat praktikal kat Malaysia? Kita nak dengarkan. Tapi sebelum tu Nazrin, mungkin nak kongsikan sedikit pengenalan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Nazrin bin Abdul Muttalib. Berasal daripada Kedah, Halustar Kedah. Sekarang menuntut di International Medical University, IMU. Just dekat je di Bukit Jalil. Dia tak luar negara lagi, masih di Bukit Jalil. Masih di Bukit Jalil, okey. Cuma insya-Allah sekarang ini tahun kedua pelajar perubatan, dan insya-Allah kalau diberi peluang oleh Allah, insya-Allah akan melanjutkan pelajaran di luar negara. And antara choices yang ada banyaknya di UK lah. Dia ada banyak universiti sana. Tahun bila tu dijangka berada di sana? InsyaAllah tahun depan, 2014. Tahun depan, dah tak lama dah. Persediaan dah buat daripada sekarang kan? InsyaAllah. Tak apa, dah kawan-kawan ni dengan ada rakan-rakan yang dah pun berada di luar negara. Mungkin lepas ni dapatkan kontak-kontak lah ya. Okey. Kita nak tanya, tadi kita dah dengarkan pandangan daripada Amirul Arif berkenaan dengan adakah lagi jurang yang dikatakan jurang masyarakat bandar dan luar bandar, adakah wujud lagi? Kita nak tanya pandangan daripada Nazrin. Masihkah wujud jurang yang memisahkan antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar, terutamanya rakan-rakan mahasiswa kita ni? Rakan-rakan mahasiswa yang berada di luar bandar mungkin datang belajar di bandaraya besar, mungkin akan berlakunya satu kejutan budaya. Itu memang tidak dapat dinafikan. Tapi adakah masih wujud jurang ini sebenarnya? Baik, pada pemerhatian saya lah, pendapat lah teman-teman, insyaAllah antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar ni sentiasa ada jurang lah, kalau kita nak katakan. Tapi macam apa yang disebutkan oleh saudara Amirul tadi, jurang tu semakin dekat, semakin semakin dirapatkan. Cuma di mana pun kita berada, insyaAllah kalau kita tengok bila mana ada perbezaan tempat kan, macam masyarakat luar bandar dengan bandar ni, jurang tu kita tengok ada dalam pelbagai bentuk. Mungkin kita boleh katakan dari segi mungkin akses untuk kemudahan ke, ataupun mungkin dari segi sosioekonomi ke kan, dalam banyak-banyak perkara yang boleh kita lihat kan.
okey dalam mungkin dalam bab jurang ni kita akan bincangkan selepas ni dengan lebih lanjut, tapi untuk sekarang saya katakan yes, masih ada lagi jurang-jurang yang boleh kita kata antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar. Kenapa saya kata masih lagi wujud jurang yang memisahkan masyarakat bandar dan luar bandar? Ini yang dikeluarkan kenyataan oleh Kementerian Pelajaran yang mana sedang menjalankan kajian intensif sebagai usaha merapatkan jurang pendidikan antara sekolah di bandar dan luar bandar. Itu merujuk kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pelajaran. Berkata kajian berkenaan bertujuan mengenal pasti isu dan masalah di sekolah luar bandar yang pencapaian pelajarnya dilihat lebih rendah berbanding sekolah di kawasan bandar. Dan kata beliau lagi, kita hendak lihat apa masalahnya, adakah disebabkan infrastruktur yang tidak lengkap, kurang peralatan, kualiti guru, kurang guru, persekitaran pembelajaran yang tidak sesuai atau sikap ibu bapa yang menyebabkan anak-anak hilang tumpuan terhadap pelajaran. Itu yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Pelajaran. Katanya jurang memang tetap akan ada, tapi kita harap nanti jangan terlalu besar dan tidak realistik. Kita akan umum kajian ini apabila ia siap dan akan cari solusi pelan tindakan untuk memperbaiki jurang yang wujud sehingga ke hari ini. Okey, disebut oleh Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan sekarang ni kan. Okey, berkenaan dengan jurang dari segi pendidikan. Kita nak tanya pandangan daripada Amirul sendiri. Bagaimana Amirul melihat berkenaan dengan jurang dari segi pendidikan? Memang dah dinyatakan di sini terang-terang bahawa wujudnya jurang pendidikan antara masyarakat bandar dan luar bandar, adakah ianya dari segi infrastruktur ataupun dari apa orang kata kawasan persekitaran sendiri yang tidak membantu masyarakat itu untuk berada dalam kondisi pendidikan yang baik dan bagus untuk mereka berkembang, atau bagaimana? Adakah jurang dari segi pendidikan ni dilihat dari sudut apa yang membezakan masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar? Berdasarkan pemerhatian saya, biasanya berdasarkan pemerhatian dan juga pengalaman saya melibatkan di dalam program Relief Mission ni pada tahun lepas, di mana kami mengadakan program ini di sekolah menengah desa Wawasan. Jadi apa yang saya boleh perhatikan, jurang dalam pendidikan tu wujud dalam bentuk infrastruktur, lebih pada infrastruktur, sebab jurang pengetahuan tu bagi saya tak nampak sangat. Sebab mereka punya tahap pengetahuan lebih kurang sama dengan tahap pengetahuan pelajar-pelajar bandar sebenarnya. Sebab diorang mempunyai kemudahan akses internet yang boleh dikatakan cukup sebenarnya. Jadi dari segi infrastruktur, mungkin dari segi kantin-kantin atau maybe asrama-asramanya, dewan ataupun perpustakaan. Ya, infrastruktur saya nampak di situlah. Itu yang membezakan sebenarnya dari masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Okey, bagaimana pula pandangan daripada Nazrin? Apa yang berlaku sebenarnya? Apakah yang menyebabkan terdapat jurang dari segi pendidikan di kalangan masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar? Baik, saya cuba nak sentuh sikit tentang bab tadi yang Saudara Amirul cakap tentang kemudahan akses internet dan sebagainya. Bagi saya lah, apa yang saya lihat selama saya belajar di sekolah rendah yang sekolah menengah ni, mungkin bagi saya kemudahan internet tu for the timing untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, yes, access internet is still important, masih lagi penting. Cumanya keperluan tu kita kata compare dengan degree bila kami masuk di peringkat degree, baru rasalah bila masuk peringkat degree ni keperluan internet tu sangat-sangat penting lah untuk mencari infonya, untuk mencari buat research dan sebagainya kan. Cuma dari segi konteks sekolah rendah, sekolah menengah, barangkali akses ataupun kemudahan internet tu yes dia perlukan, cuma tak orang cakap yang sehebat yang diperlukan oleh pelajar-pelajar degree ni. Yalah, agak tidak adil kalau kita nak katakan orang zaman-zaman dahulu tidak ada akses internet, tapi mereka belajar je pun kan. Yes. Tak adalah masalah sangat tak ada ni. masalah. Ni nak bagi tahu alasan je sebenarnya kita cakap dengan mak. Yes. Tak boleh nak buat assignment tu macam melampau pula baru sekolah rendah. Tak boleh nak buat kerja sekolah lah. Cikgu kata kena ada internet semua baru boleh buat kerja sekolah. Sedangkan mak ayah dulu tak ada pun, tak kenal pun apa itu komputer ya. Yes. So macam mana sebenarnya kita nak kembali wujudkan, kita nak
nak kembali rapatkan jurang ini supaya mereka tidak merasa kurang dengan apa kekurangan yang mereka ada sebenarnya, supaya mereka boleh bersaing juga sama dengan masyarakat di bandar. Okey, dan sikit saya nak petik kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan usaha rapatkan jurang pendidikan di bandar dan desa, yang mana kata beliau kerajaan akan memberi perhatian untuk mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar bagi memastikan rakyat di negara ini menerima tahap pendidikan yang sama. Katanya berkenaan dengan selaras dengan konsep Satu Malaysia, rakyat dahulukan prestasi diutamakan yang diilhamkan Perdana Menteri untuk meningkatkan kualiti tahap pendidikan merupakan fokus utama kerajaan dalam memastikan rakyat menerima prasarana pendidikan lengkap. Seperti apa yang dikatakan oleh tetamu saya malam ini, mungkin wujud jurang antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar disebabkan oleh infrastruktur yang kurang. Kenapa infrastruktur ini kurang? Kejap lagi kita dengarkan pandangan mereka. Jangan ke mana-mana, Suara Siswa akan kembali selepas ini. Kita nak dengarkan pandangan anda juga rakan-rakan mahasiswa. Mungkin ada pandangan anda bagaimana untuk kita rapatkan kembali jurang ini. Jurang memang ada, kita tak dapat nafikan, dan jurang tu memang susah untuk kita leraikan masalahnya. Tapi apa yang kita boleh laksanakan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita bantu masyarakat di luar bandar supaya seiring dengan masyarakat bandar ini adalah bagaimana kita ingin rapatkan kembali jurang ini, dan kita perlu lakukan sesuatu untuk bantu mereka. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk topik bicara kita dalam Suara Siswa, wujudkah jurang masyarakat bandar dan luar bandar. Jangan ke mana-mana, Suara Siswa, suara pencetus evolusi kembali selepas. Kembali untuk Suara Siswa, suara pencetus evolusi. Saya bawa perbincangan malam ini untuk kita dengarkan wujudkah jurang antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Kita daripada konteks pendidikan untuk rakan-rakan mahasiswa saya pada malam ini. Anda boleh berinteraksi bersama kami, mungkin ada pandangan anda ataupun anda sendiri daripada kawasan yang kurang mendapat perhatian dan sebagainya. Masyarakat luar bandar yang memerlukan sesuatu penambahbaikan di kawasan anda. Mungkin anda boleh cadangkan sesuatu. Apa yang perlu kerajaan berikan perhatian kepada masyarakat luar bandar sebenarnya? Apa yang kurang di luar bandar untuk mereka tambah baik supaya tahap kemajuan yang mereka kecapi seiring dengan masyarakat bandar, supaya mereka tidak dipinggirkan, disisihkan. Kami tidak sisihkan anda, janganlah terasa kami ini mendiskriminasi, mewujudkan jurang yang kita ada, sangat tidak. Okey, kita bersama dengan rakan-rakan saya dari Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian Pelajar Island malam ini untuk kita berbicara berkenaan dengan topik bicara wujudkah jurang pada malam ini bersama dengan Amirul Arif, Muhammad Azharuddin dan Muhammad Nazrin Abdul Muttalib. Kita dengarkan pandangan-pandangan mereka, dan saya nak bacakan sedikit pandangan yang dikongsikan oleh rakan saya di laman Facebook, Jumarni Jum. Katanya, saya merupakan seorang mahasiswi UKM. Bagi saya, jurang yang wujud antara masyarakat bandar dan luar bandar masih wujud, tapi tidaklah terlalu menonjol seperti dulu. Ada penambahbaikan sedikit. Saya melihat sendiri fenomena di institusi-institusi di Malaysia. Pelajar yang berasal dari Indonesia, Sabah, Sarawak dan Singapura boleh bergaul walaupun mungkin wujudnya jurang dari corak pendidikan. Dari segi infrastruktur yang dimajukan hanyalah pendidikan di bandar. Di luar bandar kurang diambil perhatian. Saya nak ambil perhatian ini untuk kita bawa bersama perbincangan ini bersama dengan Amirul Arif. Mungkin dulunya saya difahamkan pernah ke Tambunan, Sabah. Ya, Saya nak tahu dululah struktur fizikal muka bumi di Tambunan, Sabah tu macam mana lah rupa bentuk dia. Okey. Bukit Bukau, Gunung Ganang, macam mana? Struktur fizikal Tambunan. Struktur kawasan Tambunan ni kawasan yang berbukit bukau juga sebenarnya. Dan dia ada, kawasan tu ada satu jalan raya yang utama lah untuk sampai ke yang menghubungkan kampung-kampung semula. Adakah ini jauh dengan bandar? Pusat bandar. Ya, jauh dengan pusat bandar. Sangat jauh lah. Jauh dengan pusat bandar. Okey, sepanjang pemerhatian Amirul ketika berada, adakah Nazrin juga turut berada di sana? Tidak. Tahun lepas ada lagi. Okey, sepanjang berada di Tambunan untuk program juga Relief Mission di Tambunan, Sabah, apa antara perkara-perkara yang dilihat? Tadi dah disebut berkenaan dengan infrastruktur ternyata kurang. Apa antara infrastruktur, mungkin boleh detailkan apa yang menyebabkan yang mereka rasakan kurangnya kami ni sebenarnya dari segi infrastruktur? Okey. Baik, infrastruktur. Satunya berkaitan dengan jumlah infrastruktur tu sendirilah. Contohnya di sekolah yang saya pergi, di SMK Desa Wawasan tu, mereka punya kemudahan LCD, LCD Projector dan sebagainya kan. Okey. Okey, benda tu
tak cukup lah untuk dengan cerita pada laporan pada cikgu-cikgu di sana. Mengatakan bahawa LCD ni kadang-kadang rosak dan biasanya tempoh masa yang diambil untuk pihak Baik tertentu pulih, untuk baik pulih tu Ha-ha. lama. Jadi mungkin dari segi Penyelenggaraan, penyelenggaraan bahan-bahan tersebut lah yang menjadi masalah, jadi satu isu kat situ. Aha. Dan juga bahan-bahan ICT. Seringkali juga saya dapat laporan juga mengatakan bahan-bahan ICT kat situ kadang ada yang rosak lah, ada yang kena virus lah apa semua kan. Dan untuk selenggara pun ambil masa juga. Jadi tempoh penyelenggaraan tu yang menjadi satu isu. Okey, satu perkaranya mungkin adalah dari segi jarak yang Yes. memisahkan mereka itu. Mungkin kalau kita di Kuala Lumpur, mungkin kalau belajar rakan-rakan saya yang belajar di Kuala Lumpur ni, kalau laptop rosak, tahulah nak cari kat mana solusinya, kena virus, tahu dah nak cari kat mana kan. Oh, yeah. Tapi kalau masyarakat kampung dan sebagainya mungkin susah nak berjumpa dengan perkara-perkara itu, dan yelah nak keluar ke bandar pun dah jauh satu Dah hal. jauh, yes. Dan mungkin di kawasan mereka tu terhadnya benda tu pun dah Terhad. satu perkara juga. Ya. Dan mungkin melibatkan bila dah dengan cara yang memisahkan dengan konsep kos pengangkutannya lagi, kos tu akan jadi berlipat kali ganda berbanding dengan rakan-rakan yang berada di sekitar ibu kota Kuala Lumpur ni kan. Itu mungkin antara jurangnya. Okay, kita nak dengarkan pandangan kita dah tadi. Kita dengarkan wujudnya jurang ini. Kita nak dengarkan juga pandangan daripada, kita nak dengarkan dulu Nazrin. Mungkin bagaimana kita dah tahu sebenarnya ini antara jurang-jurang yang wujud di kalangan masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Antaranya adalah melibatkan infrastruktur itu sendiri, berkenaan dengan ICT, berkenaan dengan jurang digital. Kan, bagaimana sebenarnya kita sebagai terutama rakan-rakan mahasiswa boleh membantu untuk kita merapatkan kembali jurang ini supaya mereka tidak rasa tersisih dan terpinggir. Bila bercakap tentang infrastruktur ni, bukanlah bawah bidang kuasa kita lah untuk nak menyediakan infrastruktur kan. Betul. Tapi bagi pelajar lah, terutamanya mahasiswa yang mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan pendedahan lah. Yang penting bagi saya pendedahan dan pengalaman belajar. Mestinya bila kita kata mahasiswa ni dah belajar sekolah rendah, sekolah menengah, so dia ada pengalaman. Dan barangkali kelebihannya dia ada ni mungkin dari segi ilmu dan juga pengalaman ini. Yang pertama, macam apa yang kami cuba usahakan melalui relief mission ke ataupun aktiviti-aktiviti atau sebarang aktiviti yang boleh membuatkan kita pergi ke sana ataupun pergi ke kita berjumpa ataupun kita jumpa dengan masyarakat luar bandar tu, dan kita boleh share something like mungkin dari segi ilmu, dan juga kita boleh share kita punya orang cakap effort lah. Contohnya macam apa yang kami boleh buat, seperti mungkin bagi kami pelajar perubatan, so kita punya kelebihan mungkin dari segi medical punya inilah. So that's how kita boleh kami boleh membantu. Dan semestinya saya rasa semua mahasiswa sebenarnya dia ada apa orang cakap, dia ada inisiatif untuk membantu masyarakat bandar ini. So antara yang kami boleh buat, insya-Allah dari segi relief mission ni kita boleh pergi, dan kalau kita mungkin satu benda yang nak dibincangkan, mungkin infrastruktur tu tak cukup, tapi boleh kita gunakan dari segi macam mana kita nak sediakan model-model pelajaran ke atau yang lebih berkesan, yang tidak menggunakan infrastruktur semata-mata kan. So dari segi itu kita boleh usahakan. Dari segi human resource Sebenarnya kekurangan tidak menghalang untuk kita berjaya. Sebenarnya kekurangan itu sebenarnya menjadi satu titik tolak untuk kita berjuang untuk mencapai kejayaan. Nak bagi tahu ni sebenarnya aku dengan keadaan yang macam ni pun aku boleh berjaya kan. Okey, kita nak dengar pandangan daripada Amirul Arif berkenaan dengan macam mana untuk kita wujudkan kita dapatkan kembali jurang ini. Rakan-rakan mahasiswa, apa yang kita terutamanya mahasiswa boleh bantu rakan-rakan kita yang berada di luar bandar untuk kita rapatkan jurang ini kembali? Salah satu caranya yang saya perhatikan adalah mungkin kita boleh wujudkan satu unit pemantau di bahagian-bahagian luar bandar ni lah, yang memang spesifik untuk menguruskan sekolah-sekolah di luar bandar ni. So unit pemantau ni mungkin bertindak sebagai macam unit pemantau ni mungkin terdiri daripada orang-orang yang memang mahir dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya macam bidang penyelenggaraan IT, or maybe some sort of electrical stuff, or maybe untuk support bahan-bahan lain, untuk bahan-bahan makmal sekolah-sekolah ke, maybe juga untuk provide untuk mungkin ada juga satu grup lain yang macam think tank untuk fikir
untuk device satu modul yang khas untuk exposekan pelajar-pelajar luar bandar ni dengan dunia luar, tentang apa yang berlaku di dunia luar dan apa yang diorang boleh buat, apa option-option yang diorang ada untuk after diorang dah tamat SPM ke Okey, contohlah. sepanjang berada di Tambunan, adakah berjumpa dengan pelajar-pelajar di sana, adakah mereka merasakan mereka serba kekurangan ataupun mereka sebenarnya berada di situ dan tidak tahu berkenaan dengan dunia luar, so mereka rasa mereka selesa berada pada tahap mereka bagaimana? Okey, first kali mereka sangat gembira kami berada di sana. Okey, masyarakat luar datang berjumpa dengan mereka. Ya, sebab rasanya itu adalah pertama kali bagi mereka untuk menerima kumpulan pelajar mahasiswa ni datang ke sekolah mereka. Dan itu satu kebanggaan lah bagi kami. Itu satu inspirasi Satu juga untuk bagi diorang. mereka, ya. Dari segi kekurangan, Adakah mereka benar-benar merasakan yang mereka Okey. kurang sebenarnya? berdasarkan kami ada satu di sana kami ada satu aktiviti dengan pelajar sekolah dalam latihan dalam kumpulan, dan saya berpeluanglah untuk bertanya dengan beberapa orang pelajar tentang cita-cita mereka dan bagaimana kehidupan mereka, kehidupan family mereka semua. Apa yang saya perhatikan, mereka semua ada cita-cita dan kekurangan tu tak nampak tak terekspres di muka mereka dan di percakapan mereka. Saya nampak mereka macam lebih selesa dengan kehidupan mereka sekarang. Diorang tak rasa apa yang diorang kurang tu sebagai kekurangan macam Cik Faiz cakap tadi lah. Diorang rasa benda tu sebagai satu benda untuk motivate diorang sebenarnya. Itu dia survivor mereka untuk survivor. terus hidup di atas muka bumi Allah ni dengan cara mereka. Kita raikan kegembiraan mereka itu. Okay, mungkin Dan kita orang cuma provide satu platform, kita orang just provide satu platform untuk diorang strive untuk diorang punya cita-cita itulah. Macam kita buka skop diorang lagi lah supaya diorang tak tidak hanya fokus pada ruang lingkup mereka saja, supaya mereka boleh berfikir secara lebih terbuka lagi. Itu sebenarnya yang kita inginkan, supaya mereka ini apabila mereka walaupun datang daripada Tambunan nanti sambung pelajaran ke mungkin di ibu kota dan sebagainya, mereka tidak tercari-cari apa yang kekurangan dalam diri mereka itu. Sebenarnya mereka, supaya mereka boleh berdiri sebaris dengan pelajar-pelajar lain juga untuk melontarkan pandangan mereka bersama-sama. Okey, kita nak tanya bagaimana pandangan untuk pandangan daripada kedua-duanya, supaya apa juga yang kita ada ni, kita janganlah nak merungut sangat. Ni masyarakat Malaysia ni saya faham. Antaranya suka merungut juga. Di samping kita bersyukur, tapi merungut juga ya. Bagaimana supaya kita mensyukuri kekurangan yang kita ada tu, supaya kita dapat jadikan kekurangan itu sebagai satu titik untuk kita lakukan perubahan, supaya kita tidak selalu menjadi masyarakat yang meminta, kita boleh jadi masyarakat yang memberi. Dengan kurangnya kita tu, kita masih lagi boleh memberi. Macam mana kita untuk mensyukuri? Ni konsep bersyukur lah pula ni kan. Konsep bersyukur bagaimana dengan kekurangan yang kita ada tu, kita tak nampak ia sebagai satu kekurangan, sedangkan ia sebagai satu potensi untuk kita perbaiki diri. Macam mana? Saya dulu. Bagi saya lah, saya rasa sebenarnya mindset yang penting lah. Mindset, macam mana cara kita pandang sesuatu halangan tu sebagai satu benda yang bukan menghalang kita, tapi sebagai satu benda yang sebagai satu platform untuk kita lompat ke arah yang lebih bagus, lebih baik lagi. Sebenarnya mindset lah. So bila kita dah mindset kita fikir sesuatu halangan tu sebagai satu benda yang mampu untuk kita hadapinya, InsyaAllah walaupun kita ni kekurangan dari segi kewangan ke, dari segi pendidikan ke, kita still mampu untuk berada seiring dengan pelajar-pelajar lain sebenarnya. Dan itu je rasanya mindset supaya kita dapat ubah kembali corak pemikiran kita, supaya ni okey, rakan saya lagi berkongsi di laman Facebook. Saya nak ajak anda untuk berkongsi lagi pandangan anda. Ipin Arifin di Facebook kata, pendapat saya untuk mengurangkan jurang adalah mewujudkan pekerjaan penting di luar bandar, menjadikan ramai orang bertumpu ke luar bandar lantas menaikkan ekonomi luar bandar. Setuju? Saya sangat setuju. Mungkin kita boleh wujudkan. Sekarang ini peluang-peluang pekerjaan ialah masyarakat luar bandar akan datang ke Kuala Lumpur, katanya mencari peluang pekerjaan yang ada di sini. Tapi sebenarnya
Apa salahnya kalau rakan-rakan mungkin sekarang ini rakan-rakan mahasiswa yang datang daripada kawasan luar bandar, datang belajar menuntut di kawasan bandar, pulang kembali ke tempat asal mereka masing-masing, wujudkan ruang dan juga peluang pekerjaan. Itu satu usaha yang murni saya kira. Tidak perlu untuk tunggu siapa-siapa datang untuk wujudkan ruang pekerjaan. Tidak, kita datang tampil, bawa diri, bawa sesuatu, mungkin bawa bersama-sama dengan tim, kru dan sebagainya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat luar bandar juga kawasan kampung kita sendiri kan. Okey, kita dengarkan pandangan Nazrin berkenaan dengan bagaimana untuk kita merasai nikmat kekurangan kita tu. Kurang tu juga sebagai satu nikmat sebenarnya. Sentiasa kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa juga kurnia yang telah kita perolehi pada hari ini, dan bagaimana untuk kita melihatkan sebagai satu kekurangan itu sebagai satu batu loncatan untuk kita terus memperbaiki diri. Pada pandangan saya lah, pertama kita kena faham lah konsep syukur tu kan. Bagaimana Allah sebut dalam, Allah berfirman, bagaimana seseorang bila mana dia bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat tu. Dan bila mana dia tidak mensyukuri atau kufur nikmat, maka Allah sebut inna azabi lasyadid kan. Hukuman yang lebih dahsyat. Maksudnya nak mengatakan kalaulah seseorang tu dia bersyukur, insya Allah akan membantu dengan. Tapi dalam konsep bersyukur ni kita kena faham lah, bukan setakat kita cakap alhamdulillah tapi kita pun tak berusaha, betul tak? Jadi macam mungkin kalau kita kata dari segi masyarakat luar bandar ni, macam kita apa yang kita bincang pada hari ini tentang infrastruktur dan kurangnya infrastruktur kan, tapi kalau dia nak bersyukur kan, tak semestinya dia boleh dia menjadikan alasan kekurangan infrastruktur tu sebagai penghalang bagi dia untuk berjaya kan. Berjaya tidak. Yes, maksudnya bila mana dia tahu yang infrastruktur kurang, barangkali ada jalan-jalan lain yang boleh digunakan untuk memberikan kejayaan pada diri kan. Barangkali kita kata mungkin konsep kita tak boleh infrastruktur sangat-sangat. Kalau kita kata for example like kita untuk dari segi skop belajar sekali lah, mungkin kita kata kita boleh buat group study ke, kita boleh belajar bersama-sama kan, dan kita cari cara lain untuk belajar kan. Tak semestinya, even kalau kita tengok dari segi untuk level before SPM ni, kebanyakannya kita boleh dapatkan info-info tu yang untuk kita belajar tu daripada buku kan. Dan tak semestinya pada infrastruktur, pada internet dan sebagainya. Buku tu boleh jadi satu bahan untuk kita excel dalam studies kan. So itu salah satu benda lah. So janganlah jadikan kekurangan-kekurangan sebagai alasan untuk anda tidak berjaya kan. Yes, memang kita perlukan, tapi kalau boleh gunakan konsep syukur tu dan kita guna apa yang kita ada tu sebagai kekuatan bagi kita untuk mendapatkan kejayaan, insya-Allah. Kalau kita dapat lebih, siapa tak nak kan? Syukurlah kau dapat lebih. Tapi kalau kita tak dapat, kita ada apa yang kita ada tu, janganlah kita abaikan pula apa yang kita ada tu. Kita jadikan dia sebagai satu alasan untuk kita tidak berjaya. Tidak jangan adik-adik Faiz. Dan sebenarnya kalau nak kirakan dari segi infrastruktur digital, ICT dan sebagainya, dia ada pro and cons. Kalau dah banyak sangat, dah berlambak sangat kan, berlaku lambakan tu nanti takut belajarnya entah ke mana. Penggunaan tu telah disalahguna. Okey, kita bersama dengan pandangan rakan saya ni, Solihin Mahadi, katanya juga merupakan peserta Relief Mission Sarawak untuk tahun 2013 tahun ini. Merupakan pelajar tahun pertama RCSI Island. Katanya pada pendapat kami mewakili ramai ni. Ni pelajar Island ni, rakan-rakan Amirul sendiri. Junior saya. Okey. Katanya jurang antara dua kelompok masyarakat masih ada dan ianya berpunca dari segenap aspek sama ada infrastruktur, sudut geografi, akses kepada teknologi dan sebagainya. Tetapi pada pandangan kami, salah satu perkara yang mampu mengubah kehidupan mereka secara total adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus dan pencapaian yang cemerlang, insya-Allah akan ada lebih banyak peluang pada masa hadapan, sama ada dalam bentuk karier, material dan sebagainya. Jadi di samping mempromosikan kepentingan kesihatan dalam kehidupan, kami juga akan berkongsi peluang-peluang yang ada pada mereka dengan cara memaksimumkan material yang sedia ada, insya-Allah. Doakan yang terbaik buat rakan-rakan ke Relief Mission Sarawak. Kita nak dengarkan kejap lagi apa mereka kongsikan untuk Relief Mission Sarawak. Tapi sebelum itu saya nak tanya sekitar melawat Tambunan dulu, bagaimana dari segi persediaan guru-guru di sana? Persediaan guru-guru dari segi apa? Persediaan? Dari segi bagaimana, adakah cukup guru yang mempunyai tahap untuk membantu menaikkan taraf pendidikan di sana? Guru-guru berdasarkan pengamatan saya, jumlah guru tu kurang mencukupi lah. Tak cukup sebab, sebenarnya? Sebab ada satu tahap tu, ada satu saya sempat berbual dengan salah seorang guru lah berkenaan dengan apa tugas dia di situ, di sekolah itu. Dan dia tugas guru itu mengajar subjek agama dan juga dia juga mengajar dua lagi subjek yang saya
tak dapat nak recall subjek apa. Tapi nak cakapnya bahawa jumlah guru tu memang kurang lah. So mungkin dan menyebabkan guru-guru ni terpaksa cover 2-3 bidang. Banyak mata pelajaran. banyak Tak macam- boleh nak fokus lah. Ya. So fokus pada student, spesifik pada student tu macam susah. Dia tak dapat nak identify masalah student, nak improve student tu lagi sebab dia dah fokus pada 3 bidang contohnya kan. Okey, So, macam, itu antara masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan kita di luar bandar. Kita jangan rasa kita hidup selesa di sini. Kita terlepas dari segala-galanya. Masyarakat di sana juga tanggungjawab kita untuk sama-sama kita bantu mereka. Kita tak nak kan kita bahagia seorang-seorang, kita bawa rakan-rakan kita bahagia bersama. Yes. Jadi ini misi mereka. Kejap lagi kita dengarkan apa misi mereka. Kita kembali selepas ini untuk Suara Siswa. Kita dengarkan untuk program mereka di Sarawak nanti, Relief Mission Sarawak 2013. Dengarkan seketika nanti di IKIM FM. Dah kan berzakat. Okey, insya-Allah teruskan setia bersama kami waktu ini 10.55 malam. Apa juga yang anda lakukan setengah makan, santai-santai bersama keluarga, salam santai saya ucapkan untuk anda. Dan waktu ini kita bersama dengan rakan-rakan mahasiswa untuk kita berbicara dalam Suara Siswa wujudkah jurang antara masyarakat bandar dan luar bandar. Kita bersama dengan pelajar dari Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian pelajar Island. Dan waktu ini kita nak dengarkan mereka akan bawa sesuatu yang istimewa untuk rakan-rakan saya di Sarawak untuk Relief Mission Sarawak 2013. Apa sebenarnya ni? Okey, Relief Mission Sarawak 2013 ni adalah sebuah misi kemanusiaan dan juga misi dakwah bagi pihak PPIM bahagian Island Student Chapter untuk membantu masyarakat masyarakat luar bandar lah in particular. Dan pada tahun ini kami telah memilih untuk mengadakan relief mission di Kampung Seri Menanti, daerah Serian Sarawak yang berada di daerah Serian. Jadi pada tahun ini insya-Allah akan disertai oleh Berapa orang ni? 38 orang. 38 orang peserta. 38 orang peserta yang terdiri daripada pelajar-pelajar perubatan insya-Allah dan juga terdiri daripada beberapa orang pelajar bukan perubatan daripada bidang engineering terutamanya. Kejuruteraan. Okey. Kejuruteraan. Bila program ini akan berlangsung? Relief Mission ini. Okey, program remission ni akan berlangsung pada tarikh 27 Jun sehingga 3 Julai 2013. Lebih kurang masa 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Okey, apa yang sebenarnya bakal dibawakan? Apa yang akan dikongsikan bersama-sama dengan masyarakat di Kampung Seri Menanti Serian Sarawak ni? Apa yang bakal mereka perolehi daripada kunjungan daripada rakan-rakan saya dari untuk program Relief Mission Sarawak ni? Okey, jadi kami device aktiviti kami ni berdasarkan kumpulan sasaran. Jadi kami ada 3 kumpulan sasaran insya-Allah. Terdiri daripada masyarakat kampung dan terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar-pelajar sekolah rendah. Jadi kami cover semua aspek umur lah. Dan untuk aktiviti dengan pelajar-pelajar sekolah, basically kami akan adakan macam latihan dalam kumpulan, sesi motivasi, sesi di mana kami akan melantik beberapa orang wakil pelajar dari Sarawak untuk memberikan ceramah, bercakap dan share pengalaman diorang menjadi pelajar kepada pelajar-pelajar SPM semula. Dan juga pada kami juga akan adakan aktiviti-aktiviti seperti aktiviti bersunat ataupun sunaton. Yang merupakan insya-Allah merupakan highlight aktiviti kami lah sebenarnya. Sunaton dan juga mobile klinik, pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada penduduk kampung di sana insya-Allah. Dan juga kami adakan aktiviti jusan. Apa itu jusan? Jusan tu stands for Jalinan Ukhuwah Ihsaniyah. Apa itu? Basically jusan ni kami buat aktiviti bersama penduduk kampung, bagi sumbangan, and then kami buat sukan nikah. Ada busana muslimah, ada aktiviti macam mana kami ajar mereka untuk cara untuk bersigi dengan betul. Untuk menyikat kanak-kanak lah. Okey. Untuk menyikat kanak-kanak. Lain-lain aktiviti seperti sukan nikah. Sukan nikah Bersama-sama dengan masyarakat kampung. Saya kira satu program yang cukup baik, cukup menarik yang dibawakan oleh rakan-rakan ni
memang mereka ni rakyat Malaysia sebenarnya, tapi bukan berada di Malaysia, tapi berada di luar negara untuk bawakan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Malaysia. Seronok apabila saya suka konsep ini kita belajar, kita adalah milik masyarakat. So apa yang berlaku, kita keluar, kita kembali kepada masyarakat, kita berikan sesuatu kepada masyarakat. Itu yang terbaik, dan sesuatu program dan juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat ni insya-Allah buat perkara baik, nanti insya-Allah Allah akan tolong kita buka ruang-ruang kita untuk tambah lagi perkara-perkara baik yang dapat kita lakukan selepas ini. Dan mungkin Amirul sendiri nak kongsikan sekiranya rakan-rakan kita yang lain yang tak dapat turut serta dalam misi ini, sekiranya mereka ingin membantu meringankan apa yang kurang di kalangan rakan-rakan kita di Kampung Sri Menanti nanti, mungkin boleh kongsikan. Okey, kepada mereka yang berminat untuk menyumbang pada aktiviti kami ni, program kami ni, bolehlah first kali bolehlah melayari laman web Facebook kami, iaitu just boleh type Donation for Relief Mission Sarawak 2013 untuk mendapatkan. Di sana kami ada menerangkanlah dengan lebih lanjut program aktiviti-aktiviti yang kami lakukan, dan juga berkenaan dengan jumlah penduduk kampung di sana berapa ramai, segala bentuk demografi, laporan demografi penduduk di sana lah. Dan juga kami ada Twitter #RM Sarawak 2013, juga boleh ada maklumat juga mengenai Relief Mission Sarawak ni. Dan kepada yang dan juga kami sekarang ni dalam proses untuk mengumpul dana bagi menjayakan lagi aktiviti kami lah. Dan so far kami telah pun memohon bantuan-bantuan daripada badan-badan bukan kerajaan seperti Ikram UK Ireland, Ikram Australia, Mesir, Chad Isma Eropah, Yayasan Taqwa, I Love Islam, Yayasan Kebajikan Negara, SAMB, Agrobank, Telaga Biru, dan juga individu-individu terdekat lah seperti ahli-ahli keluarga dan juga ahli orang-orang penting. Okey, itu antara mereka. Sekiranya anda ingin membantu, mungkin ada sesuatu yang ingin kita sumbangkan kepada masyarakat di kampung mana tadi? Kampung Sri Menanti Serian Sarawak. Program akan berlangsung sekitar 27 Jun 2013 hingga 3 Julai 2013. Mereka bersama dengan rakan-rakan saya ni untuk bersama-sama 38 orang peserta semuanya daripada pelbagai lapangan, antaranya bidang perubatan, kejuruteraan dan sebagainya, untuk bantu rakan-rakan di Sarawak untuk sama-samalah kita ringan-ringankan apa yang kurang yang mereka hadapi kan. Boleh sekali lagi pergi ke laman Facebooknya Donation for Relief Mission Sarawak 2013. Sekejap lagi saya kongsikan linknya di Facebook kami. Okey, mungkin ada lagi nak dikongsikan? Saya ada ingin membuat berkongsi sedikit lagi maklumat untuk pengetahuan semua. Persatuan Perubatan Islam Malaysia Ireland bahagian student chapter ni ada juga menganjurkan relief mission di Semenanjung, di kawasan Semenanjung juga. Dekat mana tu diorang pergi tu? Mereka mengadakan relief mission di kawasan Kampung Kemensah, dan akan berlangsung pada sekitar 4 hingga 7 Julai. Kampung Kemensah dan mereka juga sedang mencari dana-dana juga. Okey, juga sekiranya ingin bersama-sama menghulurkan sumbangan dan sebagainya, boleh berhubung dengan dengan wakil-wakil kami di grup Relief Mission Sarawak lah, sebab kami macam adik-adik lah. Kami ni berhubung antara satu sama lain lah. Kalau dah duduk kat luar negara tu, kalau tak jadikan masing-masing sebagai adik-beradik, susah kan? Betul. Susah nak bergerak, susah nak apa. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada rakan saya Amirul Arif malam ini. Kata-kata terakhir, first saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak ikim.fm kerana sudi menyebut kami datang ke konti. Dan juga harapan saya adalah supaya insya-Allah berkat doa dan juga berkat sumbangan-sumbangan daripada rakan-rakan sekalian, InsyaAllah kami berjayalah untuk mencapai matlamat utama kami dalam relief mission ini, which is to membantu mereka yang memerlukan, dan juga di samping mendedahkan pelajar-pelajar peserta-peserta ni
tentang kehidupan masyarakat di sana nanti. InsyaAllah. Ya, betul. Kita jangan rasa kita ni serba ada ya. Kerana ada rakan-rakan kita yang serba kekurangan juga. Okey, kita nak dengarkan pandangan dan mungkin kata-kata akhir daripada Nazrin berkenaan dengan mungkin program ini dan juga wujudkan jurang ni, kata-kata akhir daripada Nazrin, silakan. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada IKIM sebab memberi peluang kepada kami bagi satu slot yang sangat penting lah InsyaAllah. untuk kami. Tak ada cabaran di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. And just untuk kata-kata akhir lah, insyaAllah. Ingatlah program yang kami lakukan ini, yang pertama misi kami untuk membantu masyarakat luar bandar, dan juga yang kedua yang betul-betul kami nakkan ialah untuk dakwah, insyaAllah. Mungkin siapa-siapa yang di luar sana, siapa-siapa yang rasa barangkali tak dapat ikut bersama kami, tapi insyaAllah daripada sumbangan tu kita, pada sumbangan tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang kami dapat gunakan untuk bukan benefit untuk kami, untuk membantu masyarakat luar, untuk semata-mata untuk dakwah, insyaAllah. Dan doakanlah untuk kejayaan kami di sana, insyaAllah. Semoga selamat pergi, selamat kembali. Supaya segala objektif yang kami harapkan akan tercapai, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Kami di sini menyokong apa juga usaha yang anda lakukan untuk program Relief Mission Sarawak 2013 ini. Okey, dan rakan-rakan saya, sekiranya anda ingin dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program Relief Mission Sarawak 2013, boleh ke laman Facebook kami. Saya dah kongsikan, saya dah share link di sana di Facebook ikim.fm. Anda boleh pergi dan boleh dapatkan maklumat semua di sana, akaun dan sebagainya untuk anda membantu, untuk anda donate dan sebagainya, insyaAllah. Sama-sama kita bantu, ringan-ringankan apa yang perlu, insyaAllah. Kita bantu mereka hari ini. Mungkin Allah buka rezeki kita lagi, Allah akan bantu kita nanti satu hari nanti untuk kita ringankan beban saudara-saudara kita, insyaAllah, dengan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan pandangan akhir daripada Ipin Arifin. Katanya produktiviti harus berjalan seiring dengan intelektual dan juga amanah. InsyaAllah ini mampu mengurangkan jurang di samping melahirkan masyarakat yang gigih berusaha, berilmu hingga sukar untuk ditipu serta berintegriti, malah mampu bersaing dengan dunia luar. Terima kasih untuk rakan-rakan saya berkongsi pandangan mereka hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan saya yang datang daripada Persatuan Perubatan Islam Malaysia bahagian pelajar Island. Sekali lagi terima kasih sudi bersama-sama dengan IKIM FM malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat berjaya untuk aktivitinya dan juga selamat berjaya untuk pelajaran anda. Nanti balik praktikal ke Malaysia, nanti pergi praktikal di luar negara pula. Okey, insyaAllah selamat berjaya untuk kedua-duanya. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.